saya ada rajah untuk menjelaskan kedudukan Port Klang Authority dan Kuala Dimensi dan bagaimana kalau sudah tengok just for background for the press you can sense, you see Port Klang Authority beli tanah pada Kuala Dimensi jual, okey, RM25 per square foot. Kemudian Port Klang Authority lantik Kuala Dimensi Sdn Bhd tahun 2003. Yang ini very irregular. This by itself menunjukkan ada suatu yang cukup tak tepat, tak betul. The rest saya akan jelaskan sekarang. Itu cuma untuk foto opportunity untuk RTM 1. Now, kos yang bertambah berjumlah 3.5 bilion ringgit. Now, dan untuk menutup kerugian projek yang gagal ini, kerajaan telah umumkan bahawa ia akan melanjutkan pinjaman berjumlah sehingga 4.681 bilion ringgit bermula dari tarikh yang lebih awal. Ini sebagai satu contoh mendedahkan percanggahan kepentingan, rasuah, salah tadbir melibatkan ahli politik. Kenyataan Perdana Menteri dan arahan Kabinet tidak memberikan apa-apa kesan. Lembaga Pelabuhan Kelang membeli 1,000 ekar tanah Pulau Indah dari Kuala Dimensi dengan harga RM25 sekaki persegi, sejumlah 1.8 bilion ringgit termasuk faedah. Keuntungan Kuala Dimensi sekaligus ialah 993 juta ringgit. Kerana Kuala Dimensi beli dari Koperasi Kemajuan Pulau Lumut dengan harga 95 juta ringgit. 3 ringgit sekaki persegi. Ini orang bercakap nak bela nasib orang Melayu, Koperasi Melayu dan Bumi Putera. Kalau sudah lihat kempennya begitu. Kami ini nampaknya lebih banyak pro China dan India, dan pimpinan UMNO dan kerajaan dengan kerjasama Menteri MCA nak tolong orang Melayu. Yang berlaku ialah pemerasan, penipuan kerana koperasi mendapat jumlah yang kecil. Kalau kerajaan dah tahu dia nak ambil tanah itu, mengapa dia lantik satu syarikat khas yang dipunyai oleh pemimpin-pemimpin UMNO? Siapa dia? Pemimpin UMNO dan MCA. Tan Sri Datuk Seri Haji On Ismail, pemimpin UMNO Kelang. Bendahari UMNO Malaysia, Datuk Seri Azim Muhammad Zabidi. Datuk Cho Chi Hyung dari MCA, pengurusi LPK yang tentunya mewakili kepentingan Dr. Ling Leong Sik masa itu. Dan bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Tiong King Sing, ahli Parlimen BN untuk Bintulu. Menteri Pengangkutan pada masa itu, Dr. Ling Leong Sik, menolak pandangan Peguam Negara bahawa tanah tersebut boleh diambil untuk tujuan awam dengan harga RM10 sekaki persegi. Tetapi Dr. Ling Leong Sik memilih bersama lembaga untuk beli dengan harga RM25. Dan kelulusan ini dibuat tanpa persetujuan perbendaharaan ataupun kabinet. Jadi kesalahan pertama melantik Kuala Dimensi, menipu syarikat atau koperasi dan memberi habuan yang tinggi kepada pemimpin UMNO dan MCA. Tetapi yang lebih parah ialah kerana Kuala Dimensi kemudian setelah mendapat surat kelulusan dari Dr. Ling Leong Sik, melantik Wijaya Baru Sdn Bhd sebagai subkontraktor utama. Siapa dia pemilik? Datuk Seri Tiong King Sing dan Bendahari UMNO Datuk Abdul Azim Muhammad Zabidi. Memeras hak orang bawah untuk kepentingan segelintir kecil.
Ini sahaja saudara jelas bertentangan dengan prosedur perbandaraan, percanggahan kepentingan dan boleh disiasat sebagai kes rasuah besar. Menteri Pengangkutan kemudian kedua-duanya, Dr. Lim Leong Sik dan kemudian diikuti oleh Datuk Seri Chan Kong Choi. Dr. Lim Leong Sik menulis surat untuk memberikan garanti, mengatur mengisukan bond. Jadi surat Dr. Lim Leong Sik bertarikh 28 Mei 2003. Kemudian Chan Kong Choi menulis 3 surat lain bagi jaminan. 23 April 2004, 8 Disember 2005, 23 Mei 2006. Sudah bayangkan, sepanjang pengalaman saya sebagai Menteri Kewangan dan sebelum itu, Menteri tak boleh keluar surat bagi jaminan. Hanya Menteri Kewangan yang berhak lakukan itu. Saudara tak boleh bagi tahu, kata Dr. Lim Leong Sik, Menteri Kanan, tak tahu peraturan. Jadi surat sokongan ini, kalau sudah lihat surat sokongan isinya itu, dia betul-betul merupakan letter of guarantee yang sebenarnya adalah salah dari segi undang-undang. Lim Leong Sik boleh didakwa semata-mata kerana menyalahguna kuasa dalam hal surat ini saja, sebelum kes-kes rasuah yang lain.